Hai. Selamat berjumpa lagi dalam channel Ticerita untuk seri yang kelima, Journey to the Star. Untuk kali ini, Ticerita akan bincangkan tentang soalan STPM 2019 dan 2020 spesifik untuk bab 1. Oke, kita lihat soalan yang pertama untuk STPM 2019. Amin merupakan seorang pelajar yang aktif dalam sukan. Tetapi ibunya meminta Amin menumpukan sepenuh perhatian terhadap pelajaran. Maknanya ibu Amin tidak menyokong. Walau bagaimanapun, Amin tetap melibatkan dirinya dalam sukan dan telah menjadi pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan dan bidang pelajaran. Nyatakan, kata tugasnya ialah nyatakan 4 faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan Amin dalam bidang sukan. Di sini diminta faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan Amin dalam bidang sukan. Cadangan jawabannya adalah galakan jurulatih, juga pengaruh rakan sebaya, juga faktor kemudahan ataupun prasarana yang terdapat dalam persekitaran Amin, juga sekolah dan juga hadiah ataupun ganjaran yang diberikan untuk Amin. Ingat pelajar, jangan masukkan jawaban Anda keluarga, sebab dalam penyataan ini Ibu Amin tidak menyokong. Seterusnya nyatakan, kata tugas nyatakan 4 nilai dalam bidang sukan yang membantu kejayaan Amin dalam bidang pelajaran. Nilai. Kita akan spesifik kepada nilai yang positif, yaitu image-kan diri yang positif. Ini adalah nilai yang dapat membantu kejayaan Amin dalam bidang pelajarannya yang diperoleh dalam sukan. Toleransi, sikap toleransi atau tolak ansur, jati diri, kualiti kepimpinan, pengurusan masa dan juga rajin. Anda juga boleh masukkan nilai seperti menepati masa, maksudnya disiplin. Soalan 2019, soalan esei, soalan 5 merupakan penyataan atau stimulus berkaitan dengan pencapaian bola sepak Malaysia yang mana layak ke Sukan Olimpik di Moskow, Rusia pada era 80-an, di mana ada beberapa nama yang disebut seperti Dato' Hasan Sani, Armugam, So Chin An, James Wong, Khalid Ali. Mereka ini adalah merupakan pemain dalam pasukan yang layak ke Sukan Olimpik di Moskow pada era 80-an. Yang ini dikatakan merupakan salah satu contoh yang telah membentuk sosialisasi menerusi sukan dan boleh dijadikan contoh kepada generasi pada hari ini. Soalannya ialah takrifkan sosialisasi menerusi sukan. Proses sosialisasi kita ada 2. Satu ialah menerusi sukan dan satu lagi ialah ke dalam sukan, yang mana sudah dibincangkan dalam video Ticerita sebelum ini. Apakah yang dimaksudkan dengan sosialisasi menerusi sukan? Ialah elemen dalam sukan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perwatakan individu. Elemen yang ada di sini termasuklah nilai positif yang dipelajari semasa ataupun diamalkan semasa dalam melibatkan diri dalam sukan. Soalan B, jelaskan 4 cara pembentukan semangat patriotik
dalam kalangan pelbagai kaum. Okey, 8 markah tapi dia minta 4. Maknanya kita kena bagi jawapan dalam bentuk 1 tambah 1, iaitu fakta dan huraian. So, cadangan jawapan yang diberikan ialah 1, dengan cara menghadiri kem motivasi ataupun kita sebut sebagai kem bina semangat, di mana semua pemain akan dikumpulkan untuk menjadikan mereka lebih bersepadu ataupun membentuk kesepaduan yang lebih jitu. Okey, yang kedua ialah memupuk satu matlamat. Maknanya ialah dalam pasukan walaupun mereka daripada pelbagai kaum, tetapi mereka akan mencapai satu matlamat dalam satu pasukan, contohnya untuk menang untuk negara. Okay, and then latihan sepusat, maknanya ialah semua pemain-pemain yang terpilih akan ditempatkan dalam satu kawasan tempat tinggal yang sama, berlatih bersama-sama, tinggal bersama-sama supaya kesepaduan itu lebih erat dan lebih mudah dipupuk. And then kempen nasionalisme ini menanam semangat nasionalisme atau semangat cintakan kepada negara dengan cara melalui nyanyian lagu negaraku ataupun memakai baju yang mempunyai lambang jersey Malaysia, bendera Malaysia. Itu adalah salah satu kaedah untuk menanamkan semangat cinta akan negara ataupun patriotisme. Soalan 5C, jelaskan 3 aktiviti yang boleh dilakukan untuk menjayakan program sukan komuniti yang dapat menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum. So, 6 markah, dia minta 3 di sini, maka kita kena letakkan 1 tambah 1, 1 untuk fakta dan 1 untuk penjelasan atau huraian. So, kita bagi 1 cadangan jawapan, contohnya larian merdeka, yaitu pembentukan jawatan kuasa dari pelbagai kaum, dan juga larian merdeka ini dapat mengumpulkan pelbagai kaum yang mempunyai minat yang sama dalam larian merdeka ataupun maraton. Oke, seterusnya sukan lasak. Sukan lasak atau ekstrim, di mana individu yang mempunyai kemahiran atau hobi yang sama akan bersukan bersama-sama. Dan aktiviti berbasikal, yaitu individu dari pelbagai kaum akan melakukan aktiviti berbasikal ini sama ada di jalan raya ataupun di bukit ataupun di kawasan atau trek berbasikal yang telah disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Senam robik. Senam robik merupakan salah satu program sukan komuniti yang paling mudah untuk memupuk semangat integrasi kaum, yaitu menyatu padukan masyarakat, di mana semua lapisan masyarakat pelbagai kaum melakukan aktiviti di taman, perumahan ataupun dalam komuniti mereka. Okey, soalan tahun 2020. Razif Siddiq, Jalani Siddiq, Rashid Siddiq adalah antara tonggak kepada pasukan badminton Malaysia dalam kejohanan Piala Thomas pada tahun 1992 sehingga berjaya menjulang kejuaraan seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Okey, ini tidak dapat dilupakan sebab ini masuk dalam sejarah kebanggaan sukan di Malaysia, di mana pasukan Malaysia pada tahun 1992 mencapai kejuaraan ataupun juara Piala Thomas. Dan soalannya, apakah proses sosialisasi sukan yang dilalui oleh Razif, Jalani dan Rashid apabila mereka menceburi bidang sukan? Apakah proses?
Oke, so proses sosialisasi seperti yang selalu disebut, kita ada dua, ke dalam sukan dan menerusi sukan ataupun melalui sukan. So, apakah jawabannya? Sosialisasi ke dalam sukan. Ini disebabkan bapaknya telah mempengaruhi anak-anaknya, yaitu Razif, Jalani, dan Rashid, untuk melibatkan diri ke dalam sukan. Oke, nyatakan 4 faktor luaran yang mendorong ahli pasukan badminton negara melibatkan diri dalam sukan. Ahli pasukan badminton negara. Oke, yang diminta ialah faktor luaran. So, apakah jawabannya? Keluarga, ibu, bapa, abang, ataupun kakak. Oke, ini adalah dalam satu kumpulan. Anda tidak boleh letak poin yang kedua, ibu, bapa, abang, atau kakak. Sebab ini akan membawa sama ada Anda menulis keluarga, ibu, bapa, abang, atau kakak. Masyarakat atau jiran, rakan sebaya, media massa atau elektronik, sekolah, jurulatih atau guru, dan idola ataupun suri teladan, termasuk juga kerajaan, adalah faktor luaran. Kerajaan macam mana pula boleh mendorong ahli pasukan negara melibatkan diri dalam sukan? Dengan cara menyediakan pelbagai kemudahan dan prasarana, ataupun menyediakan ganjaran ataupun gelaran ataupun habuan kepada individu yang melibatkan diri dalam sukan badminton tersebut. Oke, soalan seterusnya berdasarkan pada gambar raja, 3 faktor yang menentukan kejayaan sesebuah pasukan itu hasil daripada integrasi kaum. Oke, yang ini pula dia telah masukkan dan kaitkan dengan integrasi kaum. So, apakah faktornya yang menentukan kejayaan pasukan itu? Wujudnya perpaduan, adanya sikap bermuafakat atau hormat menghormati, ada sikap bertolak ansur, persefahaman yang semakin meningkat, dan juga paling penting ini adalah semangat patriotisme, dan juga interaksi yang sehat dalam kalangan individu yang terlibat dalam pasukan tersebut. Oke, soalan 5 2020, apakah yang dimaksudkan dengan sukan? Oke, konsep kesukanan dalam bab 1 kita akan lihat dari 3 aspek, yaitu main, permainan, dan juga sukan. Yang ini spesifik kepada yang ketiga, yaitu sukan. Oke, cadangan jawabannya, ciri-ciri yang ada di dalam sukan itu kamu boleh masukkan dalam jawaban Anda. Sukan itu merupakan aktiviti yang tersusun dari segi struktur organisasi, maknanya ada organisasi ataupun ada persatuan. Contohnya persatuan badminton, persatuan bola sepak, persatuan bola tampar, persatuan hoki Malaysia, itu adalah struktur, ada organisasi. Lebih formal daripada permainan ataupun main, mempunyai peraturan ataupun undang-undang yang piawai. Piawai ini ialah standard, maknanya seluruh dunia menggunakan undang-undang yang sama. Mempunyai unsur pertandingan, kerana mereka akan memilih pemenang. Melibatkan 2 atau lebih pasukan yang bertanding, dan mereka ini mesti ada strategi. Selain daripada strategi, mereka mesti ada kemahiran, skill yang tinggi, dan juga tempo masa yang tertentu untuk setiap permainan, mempunyai sumber motivasi dalaman dan luaran, serta matlamat dan objektif yang jelas. Yang ini ialah mereka lebih berunsur pertandingan, dan pertandingan itu biasanya akan mencari pemenang. Dan kita lihat seterusnya,
Nyatakan 4 cara, nyatakan kata tugasnya 4 cara penonton dapat mempengaruhi kejayaan sesuatu pasukan dalam pertandingan sukan. 4 cara penonton, kita spesifik kepada penonton. Kehadiran maknanya mereka akan hadir ke stadium ataupun ke venue-venue pertandingan untuk menonton pertandingan tersebut. Juga komen-komen yang positif. Kesepaduan iaitu dengan cara memakai jersey yang sama dengan pasukan pilihan mereka, ataupun membawa bendera, ataupun lagu semangat untuk menaikkan motivasi pemain-pemain yang disokong. Yang kedua ialah melalui pembelian tiket ataupun penajaan doa, iaitu harapan kepada pasukan supaya akan mencapai kejayaan, termasuk juga kata-kata semangat dan sorakan. Kita lihat soalan 5B pula, jelaskan 4 cara kesan positif ke atas aspek sosial bagi sesuatu acara sukan. 4 maknanya 1 tambah 1, kita perlu ada fakta dan ada penjelasan. Yang pertama, integrasi kaum, komunikasi antara penonton dan pemain, semangat patriotisme dan katarsis yang seimbang. Ini merupakan fakta. Katarsis maksudnya ialah luahan emosi yang dibenarkan di dalam sukan. Integrasi kaum, apakah penjelasan Anda? Membentuk perpaduan pelbagai kaum. Komunikasi antara penonton pula meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Cintakan negara atau kesejahteraan warga negara dengan cara menyanyikan lagu semangat ataupun lagu kebangsaan, ataupun menaikkan bendera Malaysia atau memakai jersey yang berlambangkan Malaysia. Okey, seterusnya Anda akan bersama dengan Teacher Rita dalam siri yang ke-6 esok. Semoga Anda semua mencapai E dalam sains sukan. Kita ada 2 hari dari sekarang sebelum Anda menduduki peperiksaan. Bye, jumpa Anda lagi esok. Semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan. Sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, berjasa demi